Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan antara JDT versus Selangor, yang mana JDT menang 3-0 hasil jaringan dari Roman Morales 1 dan 2 dari Bekson. Pada perlawanan ni senang cerita memang JDT dominate perlawanan, dan untuk first half walaupun JDT mengalami kesukaran untuk membuat ataupun melakukan ball progression terutamanya di central area akibat dari compactnya pasukan Selangor yang bermain dengan formation 5-4-1, tetapi mereka berjaya untuk tidak menggerakkan serangan di kawasan tengah. Sebaliknya mereka memfokuskan gerakan serangan di kawasan wide area ataupun flank lah, yang mana mereka menggunakan Arif Aiman dan juga Oscar Aribas di kiri untuk menyerang pasukan Selangor. Dan sepanjang 90 minit memang kita boleh nampak yang Arif Aiman bertindak dengan sangat cemerlang di bahagian kanan untuk mengucang-ngacirkan pertahanan pasukan Selangor. Dan untuk game ni juga, apa yang dilakukan oleh Coach Nizam waktu first half adalah beliau ingin meminimumkan pergerakan JDT di kawasan tengah, dan perkara tu berhasil. Tetapi waktu first half dan juga di second half, apa yang tidak berhasil adalah corak bertahan di first half tersebut tidak mampu untuk membendung pergerakan JDT di kawasan wide area. Jadi itu membolehkan Arif Aiman untuk bermaharajalela di kawasan kiri pasukan Selangor. Dan masuk second half, pasukan Selangor berubah kepada satu corak permainan dan juga formasi yang berbeza dengan pergantian pemain, iaitu 4-4-2 dan sebagainya lah. Tetapi pergantian pemain tersebut tidak memberikan impak yang positif, padahal idea ataupun apa yang ingin dilakukan oleh Coach Nizam dalam melakukan game management telah menunjukkan satu perkara yang positif di atas dasar kertas dan juga di atas idea yang cuba dilaksanakan. Tetapi dari segi execution ataupun pelaksanaan di atas padang, pemain-pemain Selangor gagal untuk melaksanakan tugas tersebut dengan baik. Bahkan di second half mereka memberikan sepakan penalti kepada pasukan JDT. Apabila Arif Aiman dijatuhkan, dari situlah titik kekalahan pasukan Selangor dah mula terbit, ataupun boleh dikatakan harapan untuk Selangor comeback ataupun even dapat satu gol telah dimusnahkan. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan JDT dahulu. Apakah perkara yang kita boleh highlightkan untuk pasukan JDT pada perlawanan ini? Okey, perkara pertama yang kita boleh highlightkan tentang pasukan JDT pada perlawanan ini adalah bagaimana mereka punya build up phase. Yang mana kalau kita lihat, memang formation mereka menggunakan 3 centre back, iaitu Park, Esrofilov dan juga Feros Baharudin sebagai left centre back. Jadi pergerakan 3 centre back ni, 2 di bahagian kanan, 1 di bahagian kanan iaitu Park, dan kiri Feros akan covering more on the wide area. So mereka akan lebih bertindak sebagai more untuk wide centre back lah. Dan perkara ini juga dibantu oleh Nacho Isa untuk drop lebih deeper dalam memastikan yang pasukan JDT boleh melakukan build up yang sangat bagus, dan juga boleh untuk ada orang yang support mereka dalam melakukan ball progression ketika build up phase. Dan perkara ini dimainkan peranan oleh Nacho Isa dengan sangat baik apabila dia bertindak sebagai single pivot dengan sangat baik untuk membantu pasukan JDT ketika in position, dan ketika out position, ketika JDT tak pegang bola, Nacho Isa juga banyak melakukan dirty work ataupun kerja-kerja kotor dengan melakukan press, and dia berani untuk bermain dengan work rate yang tinggi, pressing dan sebagainya, untuk memastikan yang pasukan Selangor tak boleh naik attack di kawasan tengah pasukan JDT. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sambungkan dengan apa yang pertama, iaitu kalau kita lihat JDT pada perlawanan ni, mereka cuba untuk penetrate ataupun cuba untuk melakukan ball progression terutamanya di kawasan middle third ataupun central area lah, dengan penggunaan daripada Nacho Isa, AK Unda Barina dan juga Yuan Muniz. Tetapi pasukan Selangor waktu first half mereka bermain dengan defensif yang sangat compact terutamanya di kawasan tengah. Apabila pergerakan daripada pemain pasukan JDT, Nacho Isa, AK dan juga Ukay Unda Barina dan juga Yuan Muniz gagal untuk melakukan ball progression dengan baik, apa yang dilakukan oleh JDT adalah mereka mencari alternatif yang lain. Jadi apa yang dilakukan oleh JDT untuk mengelakkan daripada mereka meneruskan build
tidak di kawasan tengah adalah mereka bermain dengan long ball and direct play terus ke bahagian hadapan. Jadi apa yang dilakukan oleh bahagian bawah pasukan JDT, terutamanya Israfilov, Nacho Insa dan juga UKM Undabarina adalah mereka cuba untuk melebarkan mereka punya corak permainan. Jadi apa yang dilakukan adalah dengan hantaran-hantaran jauh untuk beat pertahanan pasukan Selangor yang bermain dengan compact dalam back five. Jadi perkara tersebut mereka berjaya untuk menemu mereka punya winger lah. Jadi kita boleh nampak yang untuk game ni banyak hantaran jauh ataupun banyak hantaran ke hadapan untuk mencari mereka punya striker. Jadi direct play yang digunakan oleh pasukan JDT untuk beat compactnya ataupun kesukaran untuk masuk ke bahagian tengah adalah dengan melebarkan game ke kawasan wide area. Jadi kita boleh ambil contoh gol kedua daripada pasukan JDT adalah bermula daripada gerakan yang dilakukan Israfilov yang melakukan hantaran jauh ke Arif Aiman yang pandai untuk beat the offside trap dan juga untuk mengekalkan posisi dia tidak berada dalam kedudukan offside untuk menerima bola dan seterusnya melorongkan bola ke pada backson. Selalunya gerakan macam ni kita selalu nampak Jody Ahmad dan juga Arif Aiman. Tetapi kali ini kita nampak Israfilov dan juga Jody Ahmad. Jadi benda tersebut telah memberikan satu structure untuk pasukan JDT memang attack on the right side dengan menggunakan Arif Aiman. Sebab Arif Aiman adalah key player yang mampu untuk menguncang-acirkan pertahanan pasukan Selangor. Semalam kita boleh nampak even Zikri Khalili dan juga Abu Anardi left centre back pasukan Selangor menjaga Arif Aiman, tetapi still Arif Aiman mampu untuk melepasi beberapa pemain tersebut dengan sangat mudah. Itu adalah salah satu pemain yang ada teknikal yang hebat lah. Kita tak perlu nak cerita dengan lebih banyak. Itu poin yang kedua. Yang ketiga, tentang backline pasukan JDT sebenarnya saya sangat suka. Sebab apa? Sebab daripada ketenangan yang ada pada Pak Israfilov dan juga Feroz Baharudin, kita boleh nampak yang pemain-pemain pertahanan JDT tak perlu nak bekerja keras dalam sesi bertahan. Walaupun mereka beberapa kali berjaya untuk ditewaskan oleh gerakan direct pasukan Selangor dan juga kelajuan yang ada pada Ali Olwan, tetapi Selangor tak manfaatkan perkara tersebut. Sebaliknya, Selangor hanya try sekali dengan pergerakan Ali Olwan untuk beat Pak waktu first half, tapi lepas tu dah tak beat. Saya pun pelik apa yang Selangor fikir. Dan lepas tu Selangor ada juga beat dengan menggunakan Ali Olwan melepasi Feroz Baharudin, tetapi lepas tu Selangor tak buat benda yang sama. Sebaliknya mereka menyerang dengan keadaan yang lebih sukar. Jadi bila lebih sukar nak control in the middle area memang susah lah. Sebab nak Cuinsa macam saya cakap tadi, dia boleh buat dirty work, dia boleh buat press dan sebagainya. Tetapi Israfilov untuk game ni bagi saya is one of the best defender yang boleh untuk guide dan jadi orang kata apa, commanding centre back di belakang untuk jaga dia punya backline dengan sangat baik. Daripada segi aerial duel, daripada segi orang kata apa, arahan, daripada segi jaga dia punya line dan sebagainya memang bagus. Illegal dengan Pak. So Feroz memang banyak belajar lah daripada kedua-dua orang kata apa, centre back mereka ni kan. So memang satu orang kata apa, satu pengalaman dan juga exposure yang bagus untuk Feroz Baharudin bermain dalam sistem back 3 dengan dua player yang bagus di bahagian belakang. So benda tu positive side lah untuk JDT. Yang ketiga yang kita boleh cerita tentang pasukan JDT adalah mereka punya serangan. Kalau kita lihat untuk game ni, mereka meletakkan kembali gandingan Baxen dan juga Romel Morales. Kedua-dua player ni boleh dikatakan daripada segi link up play untuk game ni dia agak kurang. Tetapi dengan kemasukan Baxen untuk game ni, kita boleh nampak yang Baxen punya positioning, Baxen punya work rate dan juga Baxen punya finishing is on point. Sebab dia pandai untuk mencari ruang untuk menerima bola daripada Arif Aiman yang selalu buat gerakan masuk ke dalam kotak penalti ataupun cut in lah. Berbanding dengan Obregon, dia punya finishing bagus, dia punya header, dia punya ni semua okey, tapi daripada segi positioning dia kena betul-betul orang yang hantar dekat dia. Dia bukannya berada dalam bukannya dia cari ruang untuk receive the ball, tetapi orang yang kena cari dia untuk dia menerima bola. Berbanding Baxen, dia yang mencari ruang untuk menerima bola dan dia expect yang kawan dia akan pass kat sini and then dia boleh score. So that's how Baxen play lah. So benda tu sangat-sangat bagus. Dan untuk game ni juga set pieces memang makanan JDT lah. Kalau kita tengok gol daripada Yuan Muniz, memang kalau Romel Morales tak tanduk tu pun tak kena kepala Romel Morales, tu pun bola tu pun masuk juga kan. Jadi silap banyak lah bagi foul dekat situ apabila bertemu dengan JDT.
So Yuan Muniz pun berjaya untuk contribute benda tu dengan bagus. Untuk Oscar Arribas untuk game ni, dia berjaya mendiamkan terus Quentin Chang daripada naik ke atas kan. So benda tu positif lah bagi saya. Jadi overall untuk pasukan JDT, bagi saya mereka punya attacking style dan juga variation of attacking ada mereka boleh buat apabila bertemu dengan pasukan yang compact, bertahan dan sebagainya. So mereka boleh buat something. Cumanya daripada segi bertahan, macam saya cakap tadilah, mereka ada kelemahan yang mana kelemahan mereka kena fix apabila pasukan lawan ada pemain-pemain serangan laju yang boleh beat mereka. Contohnya macam semalam Ali Olwan berapa kali beat. So benda tu adalah turning point untuk pasukan JDT lebih aware dengan hantaran-hantaran di belakang pertahanan. Yang mana kalau ada striker laju mungkin pasukan JDT tak boleh nak catch up melainkan Feroz Baharudin. Tetapi dalam kawasan Israfilov dan juga Park, mereka berdua akan tewas dalam serangan 1v1 punya situation. So kena aware benda tu untuk JDT. Dan untuk Selangor, apa yang Selangor buat waktu first half, mereka bermain dengan 5-4-1. Itu adalah satu perkara yang positif lah bagi saya. Sebab apa? Sebab the idea was untuk the idea yang cuba diterapkan adalah untuk meminimumkan pergerakan JDT di kawasan tengah, and it works. Benda tu berhasil. Tetapi daripada segi covering on wide area, benda tu Selangor tak boleh nak control. Padahal main dengan back 5, 4 midfield, apa yang tak boleh nak controlnya kan? Apa tak boleh nak kawal Arif Aiman? A bit risky lah kan. Bila main 5-4-1 dah compact, dah boleh minimumkan pergerakan pasukan lawan di bahagian tengah, tetapi tak boleh nak control mereka punya winger, and that is a useless. Bukan memang sia-sia lah kan, sebab pasukan lawan ada winger yang hebat kan. Even mereka tak boleh nak control bahagian tengah, ada winger yang hebat, so they still can go in. So what is the point? Tetapi yang menariknya, itu adalah corak yang orang kata apa, okey lah kan, tapi tidak terlalu efektif kan. Banyak benda yang mereka kena perbaiki. Contohnya macam gandingan double pivot Nicola Jambo dan juga dengan Noah Liner. Bagi saya, Nicola Jambo is not a good as a defensive midfielder lah. Dia banyak tertangkap dalam pergerakan position ketika build-up dan banyak kehilangan bola. So that's why di second half bawa masuk Safwan Baharudin ganti dengan Nicola Jambo. Yang mana bagi saya Nicola Jambo can only use dia punya left foot. Kaki kanan dia tak function. Positioning body figure dia semua tak okey. So that's why banyak kali pasukan Selangor terperangkap di kawasan tengah untuk melakukan build up dan kehilangan bola sebab tak terlalu agresif. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat, Selangor juga banyak kehilangan bola di kawasan sendiri. Benda ni bukan melibatkan Syarul Nazim saja. Syarul Nazim memang obviously pada perlawanan ni banyak kehilangan bola, tapi Noah Liner pun jangan lupa banyak juga kehilangan bola di kawasan sendiri bila di press. So benda tu banyak mereka tak boleh nak buat decision yang better untuk keluar daripada kawasan mereka sendiri bila mereka kena counter press oleh JDT ataupun early press lah. So benda tu mengganggu kepada rentak serangan pasukan Selangor. Benda tu memang merugikan lah kan. Walaupun main back 5 pun ada 4 midfield, tapi Nicola Jambo tak perform, memang tak boleh buat apa. Dan di second half, disebabkan kelompongan yang ada pada pasukan Selangor waktu first half, apa yang dilakukan oleh Coach Nizam dari segi in-game management is very good. Sebab apa? Sebab dia nampak sesuatu yang perlu diubah. Jadi Selangor ambil risiko untuk mengeluarkan Nicola Jambo, yang mana bagi saya benda tu bagus sebab bawa masuk Safwan Baharudin dan mereka membawa masuk Alvin Fortes menggantikan Alif Izzuan. Cumanya peranan daripada Alvin Fortes sepatutnya bila dia masuk akan jadi lagi better sebab dia akan bermain dengan Ali Orwan. Tapi apa yang dilakukan adalah Ali Orwan ambil on the right side, Alvin Fortes ambil on the left side. Sepatutnya dua-dua ni boleh attack back 3 pasukan JDT dengan mudah, tapi nothing happen kan. Sebaliknya mereka letak Orozco at the number 9 as a fast striker, which is really bad. Sebab apa? Sebab winger dah tak functioning very well. So saya tak faham. Bawa masuk untuk risiko nak menyerang. Daripada segi kemasukan Safwan Baharudin bagus sebab boleh main defensif yang lebih okey. Tapi daripada segi attacking style, that is a problem. So banyak benda yang mereka kena baiki. Takkan nak bagi alasan perbezaan kualiti saja kan. Perbezaan kualiti tak boleh jadikan isu kan. Pemain pun kena step up the game. Takkan sampai bila-bila nak kata perbezaan kualiti. Sampai sudah tak boleh nak beat JDT kan. Lawan dengan Jombuk hari tu boleh je menang kan. Mentality. So benda macam tu lah yang perlu kita aware kan. Tapi macam saya cakap, the best part saya boleh kata Abu Anardi one of the best signing untuk Selangor berbanding Nicola Jambo. Nicola Jambo is very
Nah, bukan pemain yang bagus ya. So, Ali Owan ada, Alvin Fortes ada tapi tak very functioning lah waktu second half, tak main tu. Why they not play direct beat dengan long ball pun saya tak faham. And so tengah pun tak open nak hidup, defense wise lagi lah. Jadi memang deserve lah JDT menang semalam. And okay, Assalamualaikum.